الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesihatan dan masa untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini merupakan malam yang pertama bagi kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan kitab Syama'ilun Nabi ataupun Syama'ilul Muhammadiyah. Bermula hadis yang pertama. Sidang muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi mengandungi beberapa hadis yang mana menceritakan tentang fizikal, bentuk tubuh, perangai dalam beberapa hadis, sehinggalah kepada yang terakhir, iaitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur ataupun bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini insya-Allah hadirin sekalian, kita akan baca hadis yang pertama. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adami wala bil-ja'd al-qatat wala bis-sabt. ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang terlalu tinggi, namun tidak pula rendah. Kulitnya tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus kaku. Baginda diutus oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Baginda menetap di Makkah sebagai Rasul selama 10 tahun dan di Madinah juga selama 10 tahun. Baginda diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya. Ini adalah hadis yang pertama berkaitan dengan gambaran secara kasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia kata dari segi ketinggian Rasulullah. Jadi Nabi ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dia berada bersama sahabat-sahabat dia tu tak nampak terlalu tinggi ataupun dia nampak rendah-rendah. Dia nampak sedar-sedar lah dengan orang ramai-ramai. Nak menunjukkan bahawasanya apa yang nak dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah dia ni
Memang sama rata. Sebab kalau Nabi ni terlalu tinggi, orang jadi susah nak dengar. Nabi kecek siapa kena lenggok, jadi satu kesukaran pula. Ataupun Nabi ni terlalu rendah, jadi nak ngajar orang pun payah kalau orang rendah ni. Nah, orang pandai pun pandai lagu lain ke kita kalau kita rendah dengan maksud pendek. Jadi hadis ni sebenarnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Hadirin hadirat sekalian, Anas bin Malik merupakan sahabat Nabi di kalangan remaja, budak-budak. Masa Nabi berhijrah ke Madinah, Anas bin Malik berusia 10 tahun. Dan dia sempat berkhidmat dengan Rasulullah sebagai khadam ataupun pembantu. Kita jangan faham khadam ni macam cerita Piramli tu. Satu khadam juga, tapi memang khadam tu hina sungguhlah kalau Piramli tu deh. Satu memang orang kata apa ni, segala kerja kena buat. Nah, tidak semestinya lagu tu. Jadi Anas bin Malik ni dia khadam kepada Rasulullah. Dia sempat berkhidmat selama 10 tahun kepada Rasulullah SAW. Yang mana mak dia Ummu Sulaim recommend Anas bin Malik ni kepada Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Dan Anas bin Malik ni ayah dia Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ni dia tidak terima Islam. Dan dia kecil hati, dia rasa nak marah bila mana isteri dia Ummu Sulaim, mak kepada Anas tadi, masuk Islam. Dia rasa nak benci, nak marah benar. Dia pun lari pergi ke Syam dan dikatakan dia mati di Syam. Bawa diri. Kemudian Anas bin Malik ni dia ada seorang pak dara, nama dia Anas bin Nadar. Ada riwayat menyatakan bahawasanya dia tu dinamakan Anas kerana pak saudara dia ada nama Anas. Anas bin Nadar ni adik-beradik dengan pak dia Malik bin Nadar. Jadi Anas bin Nadar ni kalau kita baca kisah dia dalam perang Uhud, subhanallah, memang orang paling hebat. Kita beri cerita pendek dia. Anas bin Nadar, pak saudara kepada Anas bin Malik ni, dia tak sempat untuk berperang dalam perang Badar kerana ada beberapa persiapan yang dia tak ada preparation mana. Sebab perang Badar ni Nabi kira Nabi kutip mana dek buat gigi dulu. Jadi dia tak sempat. Jadi dia rasa macam ada tekilan sedikit kerana tak sempat berjuang dalam Badar. Dan dia bertekad sekiranya ada perang lepas ni dia nak masuk. Jadi dia sempat pada peperangan Uhud. Perang Uhud ni perang yang besar yang kedua lah dalam sejarah Islam. Selain daripada tu ada beberapa perang yang kecil lagi sebelum masuk perang Uhud tu. Dan sebelum perang Badar pun ada beberapa ekspedisi peperangan yang kecil. Jadi bila mana Anas bin Nadar ni rasa kecewa, dia tebus balik dengan dia masuk perang Uhud. Dalam peperangan Uhud ni sebagaimana kita tahu Islam kalah. Tengah-tengah kecamuk peperangan tu, ramai di kalangan sahabat Nabi ni kalau duk tinggal Nabi dah. Kerana ada setengah dawai kata Nabi mati dan sebagainya. Antara orang yang memberi motivasi dan semangat di saat-saat kecamuk dan juga kalut itu Anas bin Nadar. Dia kata dia cium bau syurga yang berada di sebalik bukit Uhud. Jadi dia bangkit, dia bangun dengan tentera, panglima-panglima Muslim semua bangun untuk serang musyrikin. Dan akhirnya dia tewas. Anas bin Nadar ni tewas dalam keadaan lebih kurang diriwayatkan dalam satu hadis, dia terdapat pada tubuh dia lebih kurang 80 kesan tombakan, kesan tikaman, kesan pukulan dan sebagainya. Sehingga kan saudara dia nak cari dia semasa selesai daripada peperangan tu, saudara dia pergi cari di medan perang tak jumpa. Dan akhir sekali dia boleh jumpa dengan Anas bin Nadar bila dia tengok kaki, jari kaki Anas bin Nadar. Dia kata ni betul, ni adik-beradik kawan ni. Dia pun akak lagi. Habis dah tubuh, tak ada apa. Itulah hakikat perjuangan kita sebenarnya. Jadi Anas bin Malik ni dia meriwayatkan hadis ni. Dan salah satu kelebihan dia yang Rasulullah SAW beri kepada Anas bin Malik ni ialah Rasulullah SAW pernah berdoa kepada dia. Rasulullah berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Setengah riwayat kata wa barik fik. Jadi doa tu kita boleh baca. Kita boleh
guna dalam bentuk dhamir, dalam bentuk kata ganti nama untuk diri kita. Allahumma aksir mali, ya Allah kayakanlah harta bagi diriku, wa waladi, dan juga anak pinak, wa barik li fi, dan berkatkanlah aku dengan kehidupan ini, dengan harta tadi, dengan anak pinak tadi. Kita boleh doa gitu. Jadi bila mana Rasulullah doa, dalam itu ada 2 poin besar, iaitu malahu, kaya ke dia, wa waladahu, dan berikanlah dia anak pinak yang ramai. Berkat daripada doa Rasulullah, memang dia jadi orang kaya. Selepas pada tu Anas bin Malik ni kaya, banyak rumah-rumah dia, dan kebun-kebun dia pun diriwayatkan dalam setengah hadis tu berbuah dalam 1 tahun 2 kali. 2 kali berbuah, hasil dia boleh tuai. Kemudian dia mempunyai anak pinak, anak cucu dan sebagainya. Dalam satu riwayat siapa kata 125 orang anak pinak dia, termasuk cucu dia apa semua. Subhanallah, berkat doa Rasulullah. Dan dia ni umur panjang, antara sahabat yang punya umur panjang. Dia sampai umur 93 tahun kalau tak silap, 90 tahun lebih. Sedangkan Nabi kata umur umat dia ni antara 60 dengan 70. Dia boleh lebih sikit. Ni cerita Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik kata mula-mulanya dia kata ketinggian Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Maknanya sedai-sedai molek. Kalau kita orang Melayu Malaysia ni, ataupun orang Malaysia lah, tak kisah Cina, Melayu, India ke, majoriti tinggi kita kalau dalam kadar umur dewasa 25 sehingga 40 lah. Average kita hanya paling tinggi pun 170 lebih ataupun 180. Ada hok pergi ke 190, tapi jarang lah. Hok ramanya 170, 170 lebih sikit, 180 ke setara tu. Sebab tu hok jenis cutting pendek ni, kita kata ayat katik ni, atas jenis-jenis motor juga dia boleh naik. Setakat motor Y suku tu lepas lah, kena naik apa dia, hok motor besar ke, motor apa hok orang BMW tu kan, memang tak lepas hamba, tak lepas lah, jejak pun tak lepas lah. Duit ada pun tak nak beli juga, nikmat tak ada. Jadi yang kedua pula, Anas bin Malik kata kulitnya tidak putih pucat dan juga tidak sawo matang. Tidak putih pucat. Putih pucat ni lagu mana? Kalau kita nak express dia, kita nak jelas apa. Putih pucat ni supaya putih orang hok kenali takut. Hok darah tak gerak dari tubuh dia pucat lesing tu. Itu putih pucat. Ataupun tidak sawo matang. Sawo matang ni standard kulit orang Asia kita lah. Nak kata hitam tak, sawo matang macam buah ciku lah, lebih kurang dia, cerah sikit. Gitulah ramai kita orang Asia ni. Sebab negara Arab pun dikira Asia juga. Kemudian cuma kita ni pelik. Asia, terutama Malaysia ni, kita Asia Tenggara, Malaysia ke Thailand ke, kita ni terutama bagi orang perempuan, dia nak kulit putih. Kadang-kadang kita tengok putih dia tu, subhanallah, putih, memang putih, tidak original lah, putih suih. Ada seorang hamba tengok depan mata hamba sebelum ni, memang kita tengok dia tu tak berapa putih lah. Nak kata hitam tu tak. Tapi bila dia guna satu jenis produk, kita tak sengepin produk tu deh, memang putih suih. Sampai kita tengok tu kata, ya Allah, ni putih macam tak comel lah. Hanya kekal beberapa bulan, selepas pada tu balik kalasa, jadi nampak uduh pula. Nauzubillah. Kita ni memang banyak sangat produk macam-macam. Hak selamat, hak tak selamat, berleluasa di pasaran. Ada mercury itu banyak mana. Kadang-kadang Kementerian Kesihatan itu istihad dah, produk ni tak boleh guna dan sebagainya, tapi kerana permintaan itu ramai, banyak orang minta. Dia apa buat? Dia jual laku. Dan lah ni jual pula, tak semestinya jual di kedai. Apa ni duk jual secara online. Tak ada sekatan. Jadi na'udzubillah produk gitu. Supaya juga produk hal lain lah kita kata untuk kesihatan. Ahli jemaah ramai mana orang klaim, dia dakwa bahasanya minum jus ni, katakan dia keping ni dalam Facebook ke media sosial kita ke, dia keping, dia tunjuk produk dan dia kata dia minum hak ni daripada sakit buah pinggang hilang, daripada kecing manis hilang, daripada hak berat-berat penyakit kita kata kronik boleh hilang hanya dengan minum produk tu. Ini satu penipuan yang paling nyata.
KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau nak samai pun ni boleh belana. Tapi wallahualam lagu mana, kita tak tahu, mungkin report tak ada kau lagu mana, bebas sangat. Siapa demo ni pergi jual di hospital, kau orang yang sakit atas katil tidak pergi ngepin. Dia bawa botol ni, dia kata ni minum kau ni lah hilang. Dia kata hilang sakit buah pinggir. Tak payah hemodialisis. Demo kalau masuk tahap 4, tahap 5 memang hemodialisis dah. Dia kata tak payah. Ama kata tak kena ni, tak kena, tak betul. Nyanyi kau buah pinggir orang tu. Lepas tu hak tu satu orang kata satu pesen, hak pesen kedua pula hak jenis tanah kunyit hitam ke apa semua. Rumah hamba banyak kunyit hitam sebab ada satu researcher itu, ada satu penyelidik itu dia pakat dengan hamba beli rhizome benih ataupun kita kata ubi original kunyit hitam ada rumah hamba kalau nak. Jadi hamba pun cambuh ke apa semua boleh banyak pasu. Lepas tu hamba buat polybag masa tu sekitar awal tahun 2020 lepas pada kena Covid. Jadi kita dah buat kerja banyak polybag, ada lebih kurang 50. Kemudian setengah orang hok fanatik ni dia kata makan kunyit hitam hilang. Hamba duk dengar researcher tu wayak bukan hilang. Dia boleh meredakan seketika. Tapi dos tu belum dikenal pasti banyak mana. Dia pergi tanah, dia minta dengan hamba nak beli, hamba jual. Dia pergi tanah, dia campur-campur, lepas tu dia ngepin ke orang, dia jual pula. Dan hamba tanya dia mau pergi makan tu cemok mana ataupun dia mau makan sendiri cemok mana. Dia tak sakit dia ni, dia pergi kepin ke orang yang sakit. Kita belum tahu dos yang sesuai. Supaya peta, kita kata peta boleh hilang nyakit kecil mani. Banyak mana dos dia yang sesuai. Lepas tu orang asli kata nak dakwa orang asli makan peta tak ada kecil mani. Betul ke? Dan dia ambil banyak mana dos tu? Sila ambil dos rosok buah pinggir. Peta ni nak yakwi dia tu potasium dia tu tinggi dah tu. Kita dakwa bahawasanya dia kurang menyebabkan kecil manis apa semua. Betul lah, tapi dos tu. Banyak sangat dawai-dawai kosong berkaitan dengan kesihatan lah ni. Jadi kena ngelak lah ahli jemaah sekalian. Jadi kata tadi Nabi ni tidak kulit dia putih pucat dan juga tidak sawo matang. Dalam hadis-hadis seterusnya kita akan jumpa bahasanya Nabi ni kulit dia putih kemerah-merahan. Maknanya dia serupa juga dengan Aisyah. Kalau Aisyah tu dalam satu riwayat Aisyah ni Nabi pernah tekan pipi dia, Nabi lepas tu jadi naik merah gitu. Tu comel tu. Orang kulit putih comel gitu. Hak jenis makan ubat putih ni acu tekan, tak jadi merah. Kada kuning gi nak kau hijau. Wallahualam. Kita pun tak beranilah benda-benda gitu semua karut belaka. Menyebabkan buah pinggir rosak, jatuh tak berfungsi, penyakit lain-lain mari. Kalau ada anak beranak hak jenis produk-produk kecantikan ni ngelaklah sikit. Kemudian perkara ketiga pula Anas bin Malik kata, tadi ketinggian, lepas tu kulit. Yang ketiga Anas kata rambut ikal tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus kaku. Jadi Nabi Muhammad SAW rambut dia tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus kaku. Rambut Nabi ikal. Ikal ni mana ikal mayang orang sebut dalam bahasa Melayu kita tu dah. Maknanya adalah berombak sikit-sikit. Bukan kata straight macam apa ni rebonding tu dah. Rebonding tu tak talih juga tu. Straight rebonding macam nampak macam pondek pula. Nabi tidaklah gitu. Okey, yang ketiga berkaitan dengan rambut. Kemudian baginda diutus oleh Allah menjadi rasul pada usia 40 tahun. Cukup 40 tahun Nabi jadi rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang putih dia ada satu istilah, dia kata life begin in 40. Hidup ni dia kata mula startnya pada umur 40 tahun. Jadi Nabi kita ni sudah matured, sudah matang usia 40. Supaya kita lah, kalau di kalangan kita tengok, mungkin masa kita umur 20 tahun tak ada hijau lagi, habis ngaji kau ataupun habis sekolah kau, hati kita pun jadi celaru, tak ada kekuatan. Masuk umur 30 bolehlah satu hijau molek, boleh simpan duit. Bila umur 40 ni, kebiasaan orang umur 40 ni dia ada dah, dia punya aset dia sikit sebanyak akan ada. Kalau umur 50 60 tu orang kata sukses dah lah, berjaya dah lah.
Maknanya kalau umur 60 tu duk gaduh lagi nak kejar harta tu penat dah lah. Tu ada kita dah lah kena pergi ke orang muda. Sebab kita nak kejar yang umur 60 ni, kejar ibadah insya-Allah dah lagi. Tapi kalau kejar harta dunia tak ada gapo. Baginda menetap di Mekah selama 10 tahun. Sebagaimana kita tahu baginda lahir di Mekah dan menetap 10 tahun di Mekah. Baginda diwafat dan di Madinah juga selama 10 tahun. Mana Nabi 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini 10 tahun dengan maksudnya tempuh dakwah Rasulullah selepas diutuskan menjadi Rasul. Baginda diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya. Kita tahu bahasanya Nabi ni mati umur 62. Jadi dia sebut ni dalam bundaran, angka bundaran lah. Macam tadi dia sebut 10. Kalau kita kira Nabi ni ada masa dia lebih kurang 13 tahun dia menetap di Mekah. Tapi ulama ni dia buat kira dah 10 tahun dia sebut tu kerana apa? Dalam hadis Anas bin Nadar, kerana ada beberapa tahun yang mana wahyu tak turun. Jadi dia kira 10 saja. Jadi akhir sekali tu Anas bin Malik dia kata tidak terdapat dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggut. Maknanya Nabi ni akhir dia wafat tu dalam keadaan 20 helai uban pun tak jumpa atas kepala dengan janggut dia. Bermakna kalau ada dakwah orang kata dia mimpi jumpa Nabi, keadaan Nabi bertokak, tunduk pakai jubah putih, janggut tu turun rapat kepala lutut. Janggut putih suih dia kata. Rambut putih suih tu bukan Nabi dah. Sebab hak ni riwayat sahih ni. Hak ni hak kita belajar. Anas bin Malik kata tak sampai 20 orang ubah ada pada Nabi, pada rambut dan juga janggut dia. Sikit tu nak kata 20 orang ni tak nampak mana. Sungguh duduk jauh tak nampak. Iyalah mungkin dekat tu gelebek-gelebek tu nampak lah. Itu Nabi kita. Kemudian kalau siapa ada kitab hak beli bawah cetakan PTS tu dia tulis nombor 1, pada hakikatnya Rasulullah SAW menetap di Mekah selama 13 tahun. Maksud 10 tahun pada ayat itu adalah dikurangkan 3 tahun, iaitu tempoh masa wahyu tidak diturunkan buat sementara waktu. Kalau dalam tafsir Hamka dia kata 2 tahun ya wahyu tak turun. Maknanya wahyu tu break sebentar. Dia stop sekejap. Kemudian yang kedua pula pada muka surat 3 tu penulis kata penyampai laporan ini maknanya hadis ni lah menggenapkan bilangan usia Rasulullah SAW. Kebanyakan laporan menyatakan baginda meninggal dunia pada usia 63 tahun. Ada satu riwayat kata 62, ada kata 63. 12 Rabiul Awal. Kemudian hadis yang kita baca tadi adalah hadis bertaraf sahih, dilaporkan oleh Abu Raja Qutaibah bin Sa'id daripada Malik bin Anas, daripada Rabi'ah bin Abu Abdurrahman yang bersumber daripada Anas bin Malik. Kemudian kita tengok hadis yang kedua. Daripada Anas bin Malik berkata, maknanya Anas bin Malik juga hadis ni. Dua hadis yang kedua. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawili wala bil-qasir, hasan al-jismi wa kana sya'ruhu. Dia ada dua bacaan nombor 1 nak baca sya'ruhu pun boleh, sya'ruhu pun boleh. Laisa bi ja'din wala sabtin bi sabtin asmar al-lawn idza masa yatakaffa. Rasulullah SAW adalah orang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak rendah. Hadis ni lebih kurang dengan hadis tadi. Ketinggian maknanya dia kata sama Rasulullah, tak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Hal ni kita bahas dari segi ketinggian. Kalau kata berat Nabi, kilogram kau nak guna pound kau,
Wallahu a'lam, setakat ni amo tak jumpa lagi menyatakan berapa berat Nabi. Sama ada zaman dulu tu awak kira berat ke, wallahu a'lam. Cuma nak kata Nabi ni tidak gemuk lah. Nabi ni tidak gemuk. Ada satu kali tu semasa nak masuk perang, Rasulullah SAW dia cek sahabat-sahabat dia ni hok baris nak masuk perang ni. Ada sekali tu dia ambil tokak dia tolak perut sahabat dia. Nak wayak wi sahabat tu gemuk, dia tolak perut. Dia nak suruh sama dalam barisan. Waktu sahabat tu kecil hati. Ada cerita panjang di sebalik itulah. Bermakna Nabi dan juga sahabat kebanyakan di kalangan mereka ni tubuh badan dia comel. BMI dia tu orang kata perfect lah. Tidak jadi po kita. Malam-malam habis isu, habis kuliah tai lagi. Nasi lemuk ke apa tu dia jadi gemuk tu. Sahabat Nabi tak ada nak gemuk ni. Sebab kalau tak silap Sayyidina Umar dia tak suka kalau orang gemuk ni. Hak tu dia memang declare betul-betul dia tak suka orang gemuk ni. Banyak penyakit, nampak lemah tubuh badan orang gemuk ni. Segi fizikal apa memang tak comel, nampak image tu tak comel dah. Kalau kita kata kita dengar orang gemuk kata suka, bila orang kata dia comel kerana dia gemuk, sebenarnya dia tak suka. Hakikat tu dia seksa berkali dia. Ramai mana orang gemuk ni dia masalah penyakit banyak, tidur berdeku, sementara-sementara rasa lapar nak makan. Lebih lagi hak jenis ketagih, dia panggil craving karbohidrat ni. Mentang-mentang nak makan benda manis, nak makan gotu, nak makan aiskrim. Nauzubillah. Orang gemuk ni bermasalah sikit lah. Jadi bentuk tubuhnya bagus. Dia kata bentuk tubuh Nabi ni bagus. Hasanul jismi. Hasanu tu bagus, jismi tu bentuk tubuh Nabi ni bagus. BMI Nabi comel. Wa kana sya'ruhu laysa bija'din. Rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus kaku. Supah tadi. Nabi tidak keriting dan Nabi tidak lurus kaku. Supah rebonding tu tidak. Jadi hadis tadi kata Nabi rambut dia ikal, berombak. Kulitnya berwarna coklat, iaitu percampuran antara putih dan merah. Putih kemerah-merahan. Sekiranya berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Dia ada tambah sokago dalam hadis. Hak kedua ni dia kata Nabi bila jalan Nabi condong pergi ke depan. Jadi daripada dua hadis ni mulai beberapa fizikal hak disebut oleh Anas bin Malik berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kemudian rambut Nabi itu ikal, tidak keriting, tidak rebonding. Yang kedua, kulit Nabi ni putih kemerah-merahan. 3 perkara tu. Kemudian ada penambah esok lagi pada hadis kedua ni, Nabi bila jalan dia condong ke hadapan ayat wi. Orang jalan dalam bentuk condong ke depan ni memang orang hak jenis bui konsentrasi masa jalan. Dia akan tengok mana langkah-langkah dia. Setengah orang jalan ni dia mendongak ke langit. Tengok kiri kanan berjalan silap-silap, jatuh dari parit lokal. Nabi memang konsentrate, fokus, tengok tepat nak lalu. Dan Nabi ni dalam setengah riwayat kata dia memang jalan cepat. Jalan cepat. Jadi sini kalau rambut ni kita tengok cerita rambut sikit. Kita tengok rambut ni Rasulullah, maknanya Rasulullah SAW rambut dia ikal. Dalam riwayat hadis lain cerita bahasanya Nabi ni rambut dia tu lepas pada cuping telinga, tidak lebih pada bahu. Sebab tu kalau kita tengok setengah orang dia sipai rambut panjang sikit, siapa bahu dia kata Nabi rambut lagu ni. Betul. Ya, betul. Tapi situ ada beberapa perbahasan yang mana dia kena terima lah. Kalau kita bawa bahas benda tu, kita tidak nafi benda tu betul-betul pattern rambut Nabi gitu. Tapi ada masa-masa lain hak pattern rambut Nabi lagu lain pun ada. Siapa Nabi botak pun ada. Contohnya selepas pada Nabi buat umrah dan haji, Nabi bertahalul botak lah. Ada riwayat lain kata Nabi pun tak sampai bahu. Dan Nabi tak suka rambut panjang lebih pada bahu. Jadi ulama kata kalau kita nak sipai rambut sampai bahu supaya Nabi itu pun itu dikira harus, boleh. Setengah ulama kata sunnah. Maknanya boleh pahala kalau buat.
Hak kata harus ni apa dia kata harus maknanya nak buat tak boleh, nak sipai boleh, tak sipai boleh sebab benda tu adat orang Arab pada masa tu, rambut panjang setara tu kebiasaan. Balik kepada kita zaman lah ni tahun 2000 ni ataupun tahun 80 ke 70 ke, kalau rambut panjang itu masyarakat akan pandai lagu mana? Adakah itu norma adat masyarakat kita? Itu tanda soal dia. Kalau kata pendek rambut tak sampai bahu lebih sesuai, lebih diterima dalam adat masyarakat, maka pendek tu lebih sempurna daripada tinggal panjang, walaupun kita nak dakwa benda tu sunnah Nabi. Jadi cerita rambut panjang tu ada dua pandangan ulama, so kata harus, so kata sunnah. Hak sunnah tu kata memang betul Nabi setara tu panjang dia, ikutlah. Maknanya turutilah. Hak sagi kata harus kenapa? Itu tradisi, adat, norma masyarakat Arab pada masa tu. Jadi tak balah lah. Cuma kalau demo hijau, kita ada etika berpakaian, etika image dan sebagainya, terutama pekerja penjawat awal. Dia tak boleh nak sipai rambut panjang mudah-mudah. Kalau kata big boss dia kata tak boleh ni, kena gunting, ya kena gunting lah. Modok kata ni sunnah Nabi ya. Jadi satu isu pula nak bertekuk pasal rambut. Hak Nabi semaya malam, hak Nabi duha, hak Nabi semaya isyraq sunat, orang lain tak buat. Rambut tak kena tu. Ada matlamat lain dia tu. Tak comel dah tu orang lagi tu. Kemudian pula kalau kita tengok berkaitan dengan hak kata ubay Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sampai 20 orang tadi. Kalau kita tengok dari segi fiqh pula, bila mana rambut kita ni ada uban, boleh tak kita nak menghitamkan rambut kita? Kita kena tahu dari segi hukum fiqh tu pula, walaupun kita nak kait dengan image fizikal Nabi ni, paling tidaklah kita kena tahu sikit sebanyak, bukan kata nak detail pun. Setengah ulama kata kalau rambut kita ni ubal dan kita ni sudah patut ubal lah, katakan umur kita masuk 50-60 dah, kita boleh warnakan, harus boleh warnakan. Setengah ulama kata sunat warnakan rambut kita, tetapi tidak dengan warna hitam selain pada warna tu. Maknanya warna kuning inai tu ke, warna merah ke, warna biru ke, ulama lain wayak pula. Kalau warna biru ke, warna merah ke, menyerupai ataupun nak ikut cara orang kafir tak boleh pula. Kalau kita tengok lah ni orang Korea ke, pelakon Korea ke, penyanyi Korea, hak kata K-pop tu deh, rambut pun dia merah sebelah, kuning sebelah, putih sebelah. Jadi kita pun dengan Nabi, dengan pendapat ulama tu kata Nabi warna ke rambut kita pun warna-warna biru. Tak boleh sebab kita mencontohi dia tu tak boleh, kerana dia kafir. Orang kafir buat warna biru tak boleh. Cari warna lain, inaikan rambut kita. Ada kalangan ulama pula kata kalau orang tu dia naik ubal dalam keadaan umur dia tak patut lagi ubal. Katakan umur 20, ubal penuh dah, nyakit ke, maka dia boleh hitamkan rambut dia. Hak tu boleh hitam pula. Hak tadi kalau tua tu tak boleh hitam dah, boleh pilih kalar lain, inaikan rambut hak tu lebih molek. Kalau kata dia muda naik ubal, umur tu tak sesuai lagi dengan ubal, mana tak patut lagi dia tu ubal, dia boleh hitamkan rambut dia. Setengah pandangan ulama. Begitu juga seorang isteri, kalau dia banyak ubal, tok laki dia tengok pun terkejut semua, dia tukar semua dengan ialah benda lain ke, maka dia boleh hitamkan rambut dia. Sunnah bagi dia hitam. Nak layan suami ni boleh hitamkan rambut. Kemudian kalau kita kata semasa Nabi botokkan kepala, iaitu selepas mana selesai ibadah haji dan umrah yang kita sebut tahallul tu. Jadi kalau kita nak botok kepala ni sebenarnya dia ada larangan khusus. Dia tak boleh mudah-mudah kita nak botok kepala. Macam tadi tu memang ibadah tu kait dengan tahallul boleh botok. Kalau kata saja-saja nak botok, setengah kata haram ada, setengah kata makruh ada. Contoh dah kita buat katalah, kita nak hantar anak kita masuk satu pusat ngaji lah, ngaji agama mana-mana kau ngaji gapo kau,
giat marah kau, kita pun botok kepala dia. Jangan, tak kena tu. Nah, kita boleh botok selain daripada ibadat tahallul tadi, iaitu sekiranya ada mudarat ataupun ada alasan syarak yang boleh bagi ke dia. Mudarat lagu mana, ada masalah gutu atas kepala kau, ada masalah ke apa, kelima berat benar kau, tu boleh botok kepala. Anak jantan kau, anak tina kau boleh. Sebab apa? Dalam kaedah fiqh dia kata ad-daruratu tubihul mahzurat. Maknanya kemudaratan itu boleh mengharuskan perkara-perkara hak yang dilarang. Jadi asalnya dilarang botok kepala tu. Tapi kerana ada kutu banyak atas kepala, kelimomo kau, kudih kau, maka dibolehkan dia untuk dia botok kepala. Selain daripada tu tak boleh. Tapi kalau kita jenis pakai mesin teh nombor 1, nombor 2 tu tidak botok. Waktu pendek tu, waktu lain istilah dia. Jadi Nabi ni akhir sekali, Anas bin Malik kata, bila mana Nabi berjalan, Nabi condong ke hadapan dengan maksud Nabi memberi fokus semasa Nabi nak jalan. Keterangan dia pada muka surat 4, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Humaid bin Mas'adah Al-Basri daripada Abdul Wahhab Al-Thaqafi daripada Humaid bin Abi Humaid, bersumber daripada Anas bin Malik. Hadis dua-dua kita baca tadi itu, dia ada rangkaian perawi-perawi dia, dan kita baca ni rangkaian nama-nama perawi supaya kita yakin dan kita tahu di mana dia menyatakan hadis ni hadis sahih, kita pun boleh terima pakar. Sebab hadis dhaif, dia ada beberapa masalah yang kita perlu tahulah. Ada dia tak boleh pakar, ada setengah ulama kata boleh pakar dalam setengah-setengah keadaan. Jadi hak dua hadis tadi berkaitan dengan Nabi ni hadis hak sahih. Kemudian kita baca sikit lagi hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, Al-Barra bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma baina al-mankibayh azim al-jummah ila sya'mati uzunayhi yusra alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Rasulullah SAW seorang lelaki yang sedang, iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua bahunya lebar, iaitu bahunya bidang. Jadi Nabi ni bahu dia ni bidang, lebar. Selain daripada hak tadi kita sebut dah tu, pengulangan ni dah, hak Nabi tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian dia tambah sekali lagi, iaitu bahu Nabi ni bidang. Bahu bidang ni maknanya, kalau perut tu kita tengok macam six pack lah. Orang six pack lagu mana, dia tokok-tokok, lepas tu dia punya dada dia ni bidang. Petok molek lah. Itu menunjukkan Nabi ni, dia BMI dia comel. Sebab tu ada satu cerita hadis tu, dia kata Nabi ni biasa bergocah dengan orang kedebel di Mekah dulu. Nama kawan tu Rukanah. Bila mana dia nak kait cerita Rukanah tu, dia nak kait bahasanya Nabi ni kuat dan juga Nabi ni punya tubuh yang sasa. Dia kait dengan cerita Rukanah tu, Rukanah ahli gusti. Jadi Nabi gusti dengan dia, Nabi kita kata bertarung dengan dia, kalah Rukanah, benar Nabi. Hadis ni sebenarnya bila ulama hadis duk cari-cari tak ada sumber dia, tak jumpa. Rukanah tu siapa tak tahu. Dan cerita tu pula dia jadi macam satu tanda tanya lagu mana. Kalau Rasulullah bergocah dengan Rukanah tu kalah Rasulullah ni menang, apa kesudahan bagi Rukanah? Adakah Rukanah kekal dengan kafir? Kalau Rukanah masuk Islam? Jadi cerita selanjutnya tu tak ada. Jadi kalau ada bunyi cerita berkaitan dengan Nabi sasa, tubuh kuat, Nabi bergocah menang semua, kalau bunyi nama Rukanah tu hadis bermasalah. Ulama dia cari-cari sumber, dia tak ada. Dan ada nama Rukanah, setengah ulama kata, tapi tidak karakter lagu tu, tidak karakter sebagaimana dinyatakan dalam hadis tu. Kemudian dalam hadis ketiga ni juga, rambutnya lebat terurai ke bahu sampai ke daun telinganya. Mana Nabi sampai ke bahu rambut dia, lepas pada telinga. Apabila baginda memakai pakaian merah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Maknanya Nabi ni bila dia pakai baju merah memang nampak ketampanan dia, handsome dia. Sebab tu setengah ulama beza pendapat baju warna merah ni.
Ada setengah ulama kata haram kalau kita pakai baju warna merah. Hak merah sungguh-sungguh, hak tak ada jalur, hak tak ada apa haram. Setengah ulama kata tak apa. Jadi kan hak tak apa tu dengan syarat jangan merah penuh. Biar ada jalur jalur putih tak apa. Wallahu alam apa sebab dia kita tak tahu, tapi Nabi memberi contoh dalam hadis ni bahawasanya Nabi pakai baju merah hak ada jalur-jalur sikit. Hadis ni dia perincikan lagi, merah tu ada jalur putih. Jadi Nabi ni nampak comel bila mana Nabi pakai warna merah. Jadi daripada 3 hadis yang kita baca ni, keterangannya hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar al-Abdi daripada Muhammad bin Ja'far daripada Syu'bah daripada Abu Ishaq yang bersumberkan daripada Al-Barra bin Azib. Jadi insya-Allah malam ni kita baca 3 hadis ni dulu, kerana 3 hadis ni kita nampak dah bentuk rambut Nabi lagu mana. Ikal. Yang kedua, Nabi ni tak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dada Nabi ni bidai molek. Kemudian kulit Nabi ni merah, putih kemerah-merahan. Dan akhir sekali Nabi ni berjalan dalam keadaan condong, dia menghadap ke depan. Setengah riwayat kata supaya orang yang berjalan menuruni curam. Mana bila kita turun curam tu kan kita jalan, kita tunduk kenapa nak tengok tapak-tapak seterusnya kita nak pijak tu. Takut-takut ada lubang dan sebagainya. Jadi itu antara image ataupun fizikal karakter yang kita nampak pada Nabi. InsyaAllah kita akan sambung pula pada minggu hadapan untuk hadis yang keempat. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada kita tundalah majlis kita. Jadi insya-Allah setakat tu dulu untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وسلم الحمد لله رب العالمين.